Hello, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Comrade. Dalam video yang lepas aku dah unbox satu earbud gaming daripada FlyDJ Malaysia, iaitu Saber 41. Yang ni. Dan kalau korang terlepas video unboxing tu, aku akan sediakan link dekat atas. Apa yang aku boleh cakap, pengalaman membuka kotak Saber 41 ni memang mantap habis. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga FlyDJ Malaysia kerana sudi hantar earbud ni untuk aku share dan review untuk korang lah. Dan dia tak hantar satu biji je untuk aku, dia hantar juga lagi satu biji ni ya, warna hitam ni, untuk aku buat giveaway dan aku share dekat korang pengalaman aku menggunakan Saber 4 ni lah. Yes, kalau korang berminat nak dapatkan earbud ni, yes, kalau nak dapat earbud ni, korang kena subscribe channel ni dan tengok video ni sampai habis. Nanti aku akan share macam mana nak join giveaway ni di tengah video ko, di belakang video, tengok macam mana. Dan kalau korang nak tahu, FlyDJ Malaysia ni merupakan salah satu brand yang memfokuskan mengeluarkan alatan mobile gaming. Dia orang ada joystick, dia orang ada gamepad, dia ada earphone, dia orang ada ni lah TWS True Wireless Stereo ni, yang contohnya ni. Dan dalam video ni aku nak share dengan korang pengalaman aku menggunakan Saber 41 ni. Berbaloi tak untuk korang beli, sebab harga dia, aku cakap terus, harga dia RM248 dekat FlyDJ OS lah. Kalau korang nak beli, aku akan sediakan link dekat description. Korang boleh beli ataupun korang nak dapat giveaway ni, tengok video ni sampai habis. Jadi jom kita akan sembang feature-feature yang menarik dekat Saber 41 ni. Feature pertama yang ada dekat earbud ni iaitu Force Speed. Force Speed ni apakah benda sebenarnya? Aku tak tahu pada awalnya, tapi aku buat research sikit. Oh, rupanya Force Speed ni merupakan teknologi low latency yang dicipta sendiri oleh FlyDJ, dan dia orang claim boleh dapat dalam 60 millisecond macam tu. Jadi kalau korang nak pakai feature ni, korang kena triple tap ataupun triple tap dekat belakang ni untuk aktifkan low latency mode. Dalam bahasa mudahnya gaming mode, tapi dekat Saber 41 ni dia orang panggil low latency mode. Jadi macam mana nak aktifkan, korang triple tap dekat bahagian kanan, dia akan bunyi beep 4 kali dan dia akan masuk dalam 60 millisecond punya low latency tu. Dan apa yang aku boleh cakap ni, selepas aku test menggunakan audio tester, aku boleh cakap 60 millisecond tu wujud dekat earbud ni. Yes, memang wujud. Dan aku try juga main game. Aku main Genshin Impact, aku main PUBG Mobile, dan aku main Among Us, walaupun tak ada kaitan Among Us dengan low latency tu. Apa yang aku boleh cakap, low latency 60 millisecond yang diorang claim ni memang wujud. Memang aku boleh cakap aku tak perasan pun delay tu. Ini aku cakap jujur, memang aku tak perasan delay tu. Yes. Lepas tu korang boleh nilai sendiri dengan footage ni. Aku akan tunjuk footage dia dan korang nilai sendiri. Jadi korang dah tengok sendiri footage gameplay macam mana 60 millisecond tu wujud ke tidak. Apa yang aku boleh cakap, apa yang aku dengar dan apa aku rasa, aku boleh cakap wujud. Memang 60 millisecond yang diorang claim tu wujud. Dan earbud ni menggunakan kodek SBC dan AAC. Kalau korang nak tahu pasal kodek tu, korang google sendirilah. Aku malah cakap dalam video ni sebab nanti ada geng-geng audiophile marah pula, bobak bijak kan. Jadi aku akan sediakan link lah, korang boleh baca apa itu kodek. Dan earbud ni menggunakan 12mm punya driver. 12mm punya driver ni untuk earbud saya kecil ni dikategorikan besar jugalah. Dia sama macam Razer Hammerhead 13mm driver, yang ni 12mm driver. Dan bila driver besar ni punya sound quality tu memang kita masuk sound sekejap lagi lah. Sabar dulu, sound tu kita sabar dulu. Dan kita akan masuk dekat feature kedua, dia punya Bluetooth 5.0. Ok, dekat Bluetooth 5.0 ni apa yang aku boleh cakap, aku test jarak dia, aku boleh dapat dalam 10 hingga 11 meter macam tu, dengan tutup pintu, dengan dinding lagi. Macam test biasa yang boleh test Bluetooth 5.0. Bila aku test, aku keluar ke bilik aku, jalan dekat ruang tamu tu, apa yang aku boleh cakap, dia punya range tu besar juga, 10 hingga 11 meter. Dan aku tak jumpa apa-apa spike dalam lingkungan tu. Bila aku jauh sikit, aku masuk bilik dan aku tutup lagi satu pintu, aku rasa spike tu, aku rasa macam lost signal sekejap. Dan bila aku keluar, ok, 5.0 tu memang legit ada. Feature ketiga yang ada dekat earbud ni, dia punya IP rating lah. IP rating dekat earbud ni IP54, bermaksud dia tahan debu dan tahan air. Tapi bila part tahan air ni tak bermakna korang boleh pakai earbud ni untuk pergi berenang kat kolam ke. Kepala otak dia nak pakai earbud pergi kolam.
Tapi kalau buat pergi shower tu mungkin boleh, sebab aku ada tengok seorang mamat ni dipakai earbud buat pergi mandi. Dia nak flex apa aku tak tahu, mungkin dia bawah pengaruh sesuatu ke, aku tak tahu kenapa, tak boleh brain. Kalau aku jumpa gambar tu aku akan tunjuk dekat korang, dekat edit ni aku akan letak. Dan macam pengguna normal seperti kita ni tak ada masalah. Macam kita pergi jogging, tiba-tiba hujan, tepung peluh, no problem. IP54 tu tahan kesemua benda tu, no problem. Jangan selam air je. Kunci keempat yang ada dekat earbud ni, dia punya mic. Dia punya mic quality ni macam mana, bagus ke tak bagus? Bagi aku, mengikut pendapat peribadi aku boleh cakap dia punya mic ni padu jugalah, not bad lah. Sebab apa aku boleh cakap padu? Sebab mic dia mempunyai ANC, Environment Noise Cancellation. Maknanya dekat sini bila korang ada dekat kawasan bising, tempat bising tu, bila korang call member apa semua, dia macam kawasan bising tu akan reduce sound tu. Radio bising tu dia akan pick up suara korang dengan lebih jelas. Jadi aku akan tunjuk sampel dia, aku bercakap dengan member aku. Jadi korang boleh nilai sendiri kualiti audio macam mana. Sebab apa, macam biasa bila aku nak test mic, aku akan call orang. Jadi korang nilai sendiri kualiti audio tu macam mana. Easy Nak ajak aku Among Us ke? Tak. Ni aku tengah test mic ni macam mana. Aku tengah test mic Cyber41. Apa yang hang dengar ni suara daripada mic tu okey ke tak okey? Sedap ke tak sedap? Sorry ya kacau. Okey. Dengar jelas tak? So aku bercakap ni. Yes, jelas. Sebab aku cakap dengan nada yang biasa ni, aku tak menjerit tau. Okey. Kuat serius kuat. Dengar sekarang. Bila aku bercakap ni, korang dengar suara crowd. Suara crowd tu dengar sikit-sikit. Okey, ngam. Jadi, macam mana mic dia kalau hang bagi rating? Okey, sebab the main punya suara kau tu, walaupun kau cakap masa crowd cakap, suara kau masih aku dengar. Itu yang penting. Okey, ngam. Okay, macam mana korang boleh nilai kan? Bagi aku dia punya audio tu memang best, not bad at all. Sebab bila bercakap dengan, bila aku pasang bunyi orang bising, orang tengah bercakap tu, bunyi crowd tu, suara aku masih lagi Daniel dengar. Jadi dekat mic memang aku boleh puji. Dan aku akan masuk dekat poin kelima, dia punya battery performance, padu ke tak padu, ngam ke tak ngam. Macam apa yang Fly DJ cakap, earbud ni dia bertahan selama 4 jam waktu penggunaan secara direct, campur dengan casing korang boleh dapat 20 jam secara totalnya. Dan aku guna earbud ni selama 2 hari. Aku guna dia untuk dengar lagu, main game, tengok Netflix, tengok YouTube. Dan aku guna secara direct, aku dapat dalam 3 jam 53 minit. Sebab apa aku dapat 3 jam 53 minit tu, bila dia bagi warning tu low battery, aku dah simpan. Kalau aku guna sampai earbud ni mati, mungkin aku dapat 4 jam, mungkin lebih sikit ke. Jadi macam apa yang Fly DJ cakap 4 jam tu, aku boleh cakap betul, memang betul 4 jam. Kalau macam untuk, ni pendapat peribadi, kalau untuk casual gaming 4 jam tu bagi aku dah memadai. Kalau macam hardcore gamer, macam main game gila-gila, 4 jam tu mungkin bagi diorang tak cukup mungkin diorang nak 8 jam earbud ni bertahan. Bagi aku 4 jam tu dah cukup sangat lah bagi aku lah, sebagai casual gamer. Memang aku okey lah 4 jam tu. Aku akan masuk dekat poin yang ke-6. Earbud ni menggunakan touch sensor. Jadi yang orang yang suka physical button tu mungkin tak gemar yang touch ni macam aku. Aku suka je kedua-dua, jadi tak ada masalah dekat aku. Dan touch sensor dekat device ni, bagi aku dia macam responsif lah juga. Dan aku tak pernah misklik. Sebab apa? Dia punya design dekat earbud itu sendiri, dia ada texture dekat bahagian touch sensor. Dia ada macam bulat-bulat 3 tu. Jadi bila korang nak tekan touch sensor tu, memang korang tahu kat mana korang letak jari korang. Sebab dia ada texture, so memudahkan korang lah. Good job Fly DJ kerana buat design yang macam ni. Jadi aku akan tunjukkan cara penggunaan dia punya touch sensor. Dan ada benda yang aku tak suka juga dekat touch sensor ni, nanti aku akan share sekali terus. Sebab aku akan nak tunjuk terus dekat korang apa yang aku tak suka, apa yang aku suka. Okay, kalau korang nak play lagu, korang just tekan double tap je dekat kedua-dua belah ni. Mana satu korang boleh pilih. Korang nak pakai kiri pun double tap je belah kiri, ataupun kanan. Macam aku pakai kanan, so aku akan double tap untuk play lagu. 1, 2, dia akan play lagu. Kalau aku tekan belah sini pun sama juga, double tap, dia akan pause lagu macam tu. Kalau korang nak angkat call pun sama juga, double tap. Kalau korang nak letak call pun double tap juga. Kalau korang nak skip lagu pula macam mana, korang kena play dulu lagu. Korang play lagu, lepas tu korang hold dekat bahagian kanan, hold selama 2 second, dia akan skip lagu. Ok, dia akan pergi lagu seterusnya. Cuma yang dekat nak previous song, kalau korang nak kembali ke lagu sebelum ni, bagi aku ada kekurangan sikit dekat sini. Sebab apa? Dia tak kembali ke lagu seterusnya, ke sebelumnya. Dia akan macam contoh, kalau lagu ni kita dah play
sebanyak 1 minit kan. Kalau aku hold 2 second dekat sini. Okay, dia kembali ke kosong. Maknanya dia tak akan pergi ke previous song. Mungkin kat sini aku salah tekan ke apa macam mana, sebab aku rasa tu macam tak shock sikit lah dekat situ. Dia tak pergi ke previous song, dia just kembali ke kosong. Maknanya dia boleh skip je. Dan aku akan tu benda yang aku tak suka dekat touch sensor ni. Satu lagi, dia punya touch sensor dekat earbud ni dia tak ada volume up, dia tak ada command, tak ada butang untuk volume up, tak ada cara untuk command untuk volume up lah. Tapi dekat sini yang part volume up ni aku boleh fix lah. Macam contoh macam for korang kan, korang ada Google Assistant, korang ada Siri, maknanya korang boleh minta Google Assistant tu untuk volume up kan korang punya device lah. Contohnya aku tunjuk korang, aku demo terus. Turn up volume to 10%. Okay, dia cakap okay. Turn up volume to 90%. Kalau contoh, kalau aku nak suruh previous song, contohlah kita try previous song. Pause. Okay, macam tu. Korang boleh pakai Google Assistant korang lah. Macam aku macam feature-feature yang komen tu dekat earbud ni aku tak perlu guna pun, sebab dia punya mic ni padu dah. Jadi aku boleh summon aku punya Google Assistant dan cakap terus dekat aku punya phone lah. Aku boleh berinteraksi terus. Kalau korang tekan pun tak ada masalah. Okay, yang seterusnya dia punya gaming mode. Macam mana korang nak aktifkan gaming mode ataupun low latency mode dekat earbud ni? Korang just double click dekat earbud ni sebanyak 3 kali. Double click, triple click silap, double click belah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Korang akan dengar beat sebanyak 4 kali. Maknanya korang punya earbud ni dalam low latency mode. Korang akan dapat 60 millisecond punya low latency tu. Kalau korang nak tutup balik, nak pakai mode biasa, korang just tekan triple click juga. 1, 2, 3. Dia akan beep 2 kali. Maknanya korang dalam mode normal. Kalau korang nak summon Google Assistant korang, korang just tekan 3 kali belah kiri. 1, 2, 3. Turn off banana. Akan padam aku punya banana. Kalau aku nak summon Google Assistant lagi, aku just tekan 3 kali. Turn on banana. Okay, dah on balik aku punya banana. Tapi benda ni korang just boleh cakap dan dia akan detect lah. Contohnya aku akan cakap turn off banana. Turn on banana. Jadi aku boleh pakai aku punya voice lah, sebab dia punya mic ni memang padu lah. Jadi itu saja komen ataupun touch punya komen yang ada dekat earbud ni. Bagi aku dia punya komen tu mantap dah, memang best. Cuma yang previous song volume up tu kurang sikit lah. Dia ada lompong kat situ. Tapi kita boleh pakai kita punya Google Assistant tu bagi tahu untuk buat apa semua kan. Jadi tak ada masalah jugalah sebenarnya. Jadi itu punya touch sensor yang ada dekat earbud ni. Okay, aku akan masuk dekat point yang ketujuh. Point yang aku paling suka, dia punya design and build quality earbud ni. Okay, aku akan masuk dekat bahagian casing dulu. Bagi aku casing dia memang, design dia memang mantap gila. Aku kata, boleh cakap memang mantap teruk lah. Sorry, terkasar pula. Memang mantap teruk lah. Sebab apa? Dia punya design ni dia slim. Bila letak kat tangan memang solid. Lepas tu benda yang aku paling suka ni punya material lah. Penutup dengan atas ni dia tak tukar. Dia pakai material yang sama. Jadi memang wow. Lepas tu dia pakai matte pula. Bila pakai matte tak adalah cap jari tu, tangan-tangan kotor tu tak adalah. Memang aku suka. Lepas tu yang paling aku suka ni dia punya ni. Dia punya LED indicator, punya bateri, punya casing. Memang wow. Ada fish man. Memang futuristic habis lah. Memang aku boleh cakap. Kena dengan logo FlyDigi ni, dengan lampu indicator ni, memang nampak gaming habis lah. Memang wow, mantap lah, mantap. Atau peletakan butang ni, adalah nampak iras-iras macam AirPod Pro. Tapi disebabkan dia buat dengan elemen gaming, dia letak tu, terus AirPod Pro tu tak cantik lah. Bagi aku lah, ni pendapat peribadi aku. So aku boleh cakap apa yang aku suka. Jadi aku akan masuk dekat dia punya design earbud pula. Design earbud dia ni memang nampak, dia macam mana nak cakap, aku susah nak sebut yang design earbud ni. Dia nampak gaming, tapi dalam masa yang sama dia nampak macam premium.
Dia macam tu lah. Lepas tu dia tak nampak dah macam AirPod Pro punya design lah, disebabkan dia letak segitiga ni, lepas tu bulat-bulat ni. Memang mantap habis lah. Bagi aku suka dia punya design ni. Bagus lah, mantap lah FlyDigi buat design. Bukan sebab dia orang hantar barang ni, aku puji sebab memang dia cantik. Aku boleh cakap memang dia cantik. Lepas tu dia ada 2 colour, hitam dan putih. Aku memang suka yang putih ni. Hitam pun aku suka juga. Sebenarnya. Tapi tak apalah, aku pakai putih lah. Aku suka putih lagi lah. Dan putih dia macam, bukan putih betul lah, macam putih abu-abu asap sikit lah. Macam tu. Jadi memang aku kata bug design FlyDigi ni memang mantap. Memang mantap gila. Bagus. Lepas tu dia punya earbud ni jenis IEM, jenis in-ear punya earbud. Jadi kalau macam aku ni, personal reference, aku kurang gemar IEM ni sebab telinga aku ni dia pelik sikit. Kalau macam sebelah kanan ni aku kena pakai tip medium, tip large, dan belah kiri aku kena pakai medium sebab telinga aku besar sebelah mungkin. Jadi aku kurang gemar sikit lah. Tapi tak apa, aku dah order memory foam. Tip memory foam nanti aku akan tukar. Memang memory foam tu dia boleh pakai untuk apa-apa jenis telinga. Memang dia akan kembang dalam lubang telinga tu lagi best lah. Nanti aku pakai. Kalau kau nak tengok tip tu, nanti aku share dalam next video. Tapi kalau jenis IEM ni, memang aku boleh cakap dia punya sound isolation tu memang grade A lah. Sebab dia dalam gegedang telinga korang, dalam lubang telinga. Bila korang play lagu up dalam 70% punya volume, memang korang tak dengar apa-apa lah dekat luar tu. Aku boleh cakap macam tu. Memang sound isolation tu memang mantap habis lah, sebab dia jenis IEM. So tak perlu ANC pun. Jadi tube pun dah ok dah. Itu saja dari segi design dan build quality. Aku boleh cakap memang mantap habis. Ok, aku akan masuk dekat point yang ke-8. Dia punya sound quality earbud ni macam mana, padu ke tak padu, ngam tak ngam. Aku dah guna 2 hari. Jadi inilah apa yang aku rasa dekat earbud ni. Disebabkan earbud ni dijual atas dasar gaming, so aku dah letak mindset aku dekat bahagian muzik mesti kurang sikit lah. Sebab dia fokus dekat gaming, mesti gaming tu macam ni, dekat muzik macam ni sikit lah. Macam tu lah dia punya bar. Tapi dekat sini bila aku pakai earbud ni, dia macam ni, dia balance, dia macam ngam. Aku akan masuk dekat department gaming dulu lah. Bila dekat bahagian department gaming, so kalau macam gaming kita nak dengar footstep kiri kanan, bunyi bom, bunyi tembakan tu, bunyi bass tu macam low end punya sound, bunyi peletupan, bunyi tembakan tu macam nak sedap lah. Jadi dia punya sound stage tu kena luas, maknanya kau boleh agak dekat mana enemy tu berada. Dekat sini, dekat bahagian gaming, yang kau boleh cakap kau boleh dapat semua benda tu. Sebab apa, bila kau main game, kau dengar tapak kaki macam tu, tempat enemy tu lari belah bahagian kiri, kau boleh dengar enemy tu sedang berlari dekat bahagian kiri. Dekat gaming memang aku boleh cakap memang mantap. Bunyi bom pun rasa hidup je. Dekat gaming aku boleh cakap okey lah, perfect lah. Macam korang nak cari earphone untuk gaming, ni sesuai untuk korang lah. Earbud untuk gaming, untuk mobile, ini untuk korang lah. Tapi kalau untuk hardcore gamer yang main kat PC, mungkinlah korang kena pakai headphone lah. Tak boleh lagi lah dengan headphone punya quality. Untuk earbud untuk phone, aku boleh cakap memang mantap untuk gaming. Lepas tu aku pun pergi dekat bahagian muzik. Yang ni aku rasa macam Stone nak cerita sikit. Dekat bahagian muzik ni, bagi aku memang wow, terkejut aku. Sebab disebabkan earbud ni khas untuk gaming. Sebab aku dah letak mindset dekat sound tu akan jadi kurang. Tapi bila aku dengar lagu, aku rasa macam silap aku punya mindset tu. Sebab apa, bila aku dengar lagu contoh aku sekarang ni aku tengah gila dengan lagu Marga Satwa. Apa yang aku boleh cakap, suara penyanyi tu memang contoh lah, kalau selalunya kalau earbud murah-murah apa benda kan, suara penyanyi dengan lagu suara instrumen tu dia akan jadi flat lah. Dia macam serak gitu lah, dia macam sekeping. Tapi dekat sini dia macam ada separation. Suara penyanyi tu dengan instrumen tu ada separation. Maknanya korang dengar suara penyanyi tu jelas, clear gila. Maknanya dekat sini mic dia tu memang mantap. Memang padu. Lepas tu dia punya instrumen tu, setiap instrumen tu kau boleh dengar satu-satu detail instrumen tu.
Jadi aku boleh cakap dia punya sound aku terkejut lah. Dia punya sound tu memang sedap lah. Memang aku boleh cakap sedap lah. Ni kalau korang tak percaya, korang tengoklah review lain. Aku boleh cakap memang, bagi aku ni pendapat peribadi aku sebagai bukan audiophile, sekadar pendengar muzik yang biasa-biasa je, tak ada earphone mahal-mahal. Jadi aku boleh cakap earbud ni memang mantap. Dia punya sound quality untuk game dengan muzik memang mantap. Memang balance lah. Maknanya kalau korang nak beli earbud ni untuk gaming saja pun boleh, untuk dengan muzik saja pun boleh. Kalau macam contoh korang tak jenis main game, korang nak dengar lagu dengan earbud ni pun boleh. Memang mantap, aku boleh cakap lah, memang padu gila. Jadi dekat sound quality dengan gaming dengan music, aku boleh cakap diorang balance. Memang earbud ni memang balance. Aku suka, memang aku akan pakai. Walaupun aku tak main game sangat dekat phone, aku akan pakai earbud ni untuk dengar lagu, serious shit. Memang aku boleh cakap macam tu lah. Lepas tu earbud ni boleh pakai, dia boleh support kodek SBC dengan ACC lah. Macam SBC ni kodek standard lah untuk korang punya speaker kereta macam ni. ACC ni geng-geng iPhone suka lah dia punya kodek dia kan. Jadi pasal kodek ni aku tak boleh terang lebih lanjut sebab aku kurang mahir. Takut aku terang lebih lanjut kan, salah pula geng-geng audiophile marah aku kan. Aku minta maaf geng-geng audiophile. Aku just cakap berdasarkan aku punya pengalaman. Jadi itu saja bahagian sound quality. Bagi aku sound quality aku boleh cakap mantap. Tu je, senang cakap. Untuk gaming mantap, untuk music pun mantap, macam tu. Yes. Untuk siapakah earbud ni? Siapa yang patut beli earbud ni? Bagi tu persoalan yang perlu kita jawab sekarang ni kan. Bagi aku earbud ni sebab dijual atas dasar gaming sebenarnya. Lepas tu bila aku dah pakai, aku dah guna 2 hari, lepas tu aku dah test apa semua, aku dah lenjang kau. Apa yang aku boleh cakap, earbud ni sesuai untuk semua dia. Sebab earbud ni dia balance tau. Untuk music pun ngam, untuk gaming pun ngam. Untuk gaming tak payah cakap lah, dia dah ada 60 millisecond low latency. Lepas tu dia punya sound quality, dia punya stereo, dia punya enemy kat mana tu korang boleh detect. Memang senang pakai earbud ni, korang boleh agak kat mana enemy tu. Lepas tu dia wireless lagi. Lepas tu dekat bahagian music dia, aku boleh cakap, oh lupa, satu lagi dia punya mic. Yes, dia punya mic dia ada ENC. Maknanya kalau korang nak pakai untuk cakap dengan teammate tu no problem. Memang boleh pakai untuk guna bercakap dengan member dekat Discord apa semua. Memang aku boleh cakap, memang no problem lah. Sebab mic dia pun okay, not bad. Lepas tu kalau untuk bahagian muzik, untuk pengguna biasa lah kan, untuk dengar muzik, untuk angkat call, gunakan dia sebagai daily driver untuk pakai angkat call apa semua kan. Untuk kegunaan media lah, kau nak tengok Netflix apa semua kan, aku boleh cakap memang earphone ni balance. Maknanya korang tak main game pun korang boleh beli earphone ni. Sebab dia punya design pun tak nampak gaming look sangat, tapi dalam masa sama gaming look juga. Aku tak tahu macam mana nak terang. Dia macam, dia tengah-tengah, dia macam balance lah. Bagi aku earphone ni balance teruk lah. Memang sesuai untuk semua golongan. Macam gamer pun boleh pakai, orang yang media pun boleh pakai, yang guna untuk media saja pun boleh pakai. Jadi earphone ni memang balance. Dan harga dia RM248. Aku boleh cakap memang berbaloi dengan harga dia. RM248 tu kalau korang nak beli, aku dah sediakan link dekat description. Dan itulah RM280. Oh, renting. Yes, berapa rate aku bagi? Aku bagi 4 star. No doubt bagi 4 star. Aku nak bagi 5, tapi 5 tu tinggi sangat. Sekejap lagi dapat yang lagi padu kan, aku nak bagi berapa star pula? Aku bagi 4. Yes, aku akan bagi 4 star, no doubt. Serius, no doubt 4 star untuk earbud ni. Memang padu gila. Jadi, oh ya, untuk giveaway. Okay, giveaway. Macam mana untuk menang giveaway Cyber 41 ni, macam mana? Kalau aku simpan untuk aku, boleh tak? Aku tak nak buat giveaway untuk aku nak simpan. Sebab earbud ni padu sangat. Boleh tak? Untuk aku punya. Tak, aku akan buat giveaway, jangan risau. Aku akan buat giveaway, jangan risau. Ni amanah yang diberi. Okay, apa yang korang perlu buat, just senang saja. Yang korang perlu buat sekarang ni, pastikan korang dah subscribe dan tekan loceng aku punya YouTube channel. Lepas tu korang dah follow dan like aku punya Facebook page. Dan yang ketiga, pastikan korang pergi dekat Fly DJ Malaysia dan tekan like dia orang punya Facebook page tu. Dan yang keempat, bila korang dah buat semua benda tu, yang paling penting korang kena share post giveaway ni yang aku tunjuk sekarang ni. Korang kena share dekat korang punya Facebook dan tag 3 rakan korang. Dan jangan lupa hashtag FlyDJ Malaysia, hashtag Cyber41 Comrade Giveaway. Okay, korang kena hashtag 3 benda tu. Dan pastikan korang punya Facebook tu tak private lah, jadi aku boleh tengok apa yang korang share tu. Kalau korang private, aku tak nampak, aku tak boleh bagi hadiah tu kat korang lah. Dan yang keempat, yang paling penting, bila korang dah buat yang 1, 2, 3 tu,
Yang paling last sekali korang komen dekat post tadi, korang kata saya nak earphone, saya nak Cyberfork T1. Korang komen saya nak #Cyberfork T1 macam tu, dan letak screenshot yang korang dah buat tu. Korang gabungkan lah 3 gambar tu dalam satu gambar dan korang paste dekat situ, korang upload dekat situ. Jadi aku akan pilih secara random dalam beberapa minggu lagi, mungkin dalam seminggu ke, tengok macam mana. Jadi itu saja perkongsian video kali ni. Itu giveaway kita. Jadi jangan lupa masuk join giveaway tu. Giveaway padu kot Cyberfork T1 ni. Yes, warna hitam lagi. Aku warna putih, korang warna hitam ngam tu. Jadi itu saja perkongsian video kali ni, dan jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng untuk next giveaway. Yes, next giveaway. Jadi itu saja dan bye bye.